Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi baharu ke Universiti Selangor 9 November 2020. Baiklah, saya akan memberikan penerangan ringkas berkaitan dengan Kolej Kediaman. Sebelum tu, pihak Kolej Kediaman mengucapkan selamat datang ke Kolej Kediaman di kampus Bistara Jaya. Baiklah, untuk makluman semua saudara-saudari, ini merupakan kawasan dekat kampus Bistara Jaya, iaitu ini merupakan kawasan Kolej Kediaman. Okey, ini gambaran awal. Mungkin saudara-saudari nak tahu macam mana suasana Kolej Kediaman dekat kampus Bistara Jaya. Okey, saya teruskan. Sebagai pengenalan, Kolej Kediaman di kampus Bistara Jaya mempunyai keluasan iaitu 50 ekar, terdapat 9 kolej dan ada seterusnya mempunyai 44 blok kediaman, 842 unit kediaman, 2,442 iaitu bilik dan ada mampu menampung sebanyak 5,167 katil, bermakna ia adalah merupakan kita mampu menampung 5,167 orang lah dalam satu masa. Dan setiap unit, satu unit rumah tu mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Baiklah, seterusnya okey, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan carta organisasi Kolej Kediaman Kampus Bistara Jaya agar saudara-saudari dapat mengenal staf-staf yang akan berurusan. Saudari akan berjumpa ataupun berurusan sekiranya saudara-saudari masuk ke Kolej Kediaman. Okey. Untuk makluman, ini yang pertama ialah Encik Eng Min Yip merupakan pengetua Kolej Kediaman Kampus Bistara Jaya. Seterusnya, Encik Muqtada Harif sebagai penolong pengetua dekat Kolej Kediaman. Puan Nur Wiradatul Aisyah Mat Hashim merupakan penolong pegawai dekat Kolej Kediaman. Ketiga-tiga ni merupakan pengurusan dalam Kolej Kediaman lah. Seterusnya saya memperkenalkan staf di bahagian pentadbiran dan operasi. Saya mulakan dengan Encik Fauzi Omar sebagai pembantu tadbir operasi kanan, Encik Zamzamil Ma'arif sebagai pembantu tadbir operasi, Puan Nur Nadia Zulkapli pun pembantu tadbir dan operasi. Seterusnya Encik Nan Ahmad sebagai pembantu tadbir, penolong pembantu tadbir dan operasi, dan Puan Nurlila Romainun sebagai penolong pembantu tadbir dan operasi. Okey, sebelah kanan pula ruangan ini merupakan staf-staf bahagian teknikal yang merupakan mereka ni akan membantu dari segi sekiranya terdapat kerosakan-kerosakan Kolej Kediaman melibatkan elektrik dan sivil lah. Okey, seterusnya saya memperkenalkan Encik Hafizi Maknul Juruteknik, Encik Muhammad Syafiq bin Baharudin pembantu makmal, Encik Hairul Hairi pun pembantu makmal, dan seterusnya Encik Amran Syarif pembantu juruteknik dan Muhammad Anwar Hashim pembantu juruteknik. Ini merupakan carta organisasi staf-staf bahagian Kolej Kediaman. Seterusnya saya akan memperkenalkan struktur organisasi bahagian jawatan kuasa fellow resident. Fellow resident ni dia peranannya sebagai, kalau bahkan asrama ni dia lebih kepada warden. Kalau kat Kolej Kediaman ni kita panggil sebagai fellow resident. Fellow resident ni mereka terdiri daripada staf-staf pentadbiran kat Universiti Selangor dan merupakan sebahagian besar mereka adalah daripada kalangan pensyarah-pensyarah. Okey, waktu bertugas fellow ni merupakan adalah bermula pada pukul 5.30 petang hinggalah 8.30 keesokan harinya. Alright, saya mulakan dengan saya perkenalkan dahulu pengurusinya ialah Cik Siti Nur Jumaizah, Setiausaha Ustaz Muhammad Syafiq, Muhammad Arif. Okey.
Seperti yang saya maklumkan tadi, kita mempunyai Kolej Kediaman mempunyai 9 kolej, iaitu dimulakan dengan Kolej Kuala Selangor, Kolej Sabak Bernam, Kolej Hulu Selangor, Kolej Gombak, Kolej Hulu Langat, Kolej Sepang, Kolej Kuala Langat, Kolej Kelang dan Kolej Petaling. Setiap kolej-kolej ni mempunyai fellow dan mempunyai ada bidang-bidang exco atau jawatan khusus untuk mereka. Okey. Kolej A ialah Encik Muhammad Syafiq. Kolej dan dikenali dengan nama terbaru adalah Kolej Kuala Selangor. Kolej Sabak Bernam Encik Abdullah. Kolej Hulu Selangor, terdapat kekosongan kat sini, belum ada lagi. Kolej Gombak iaitu Encik Nur Azli. Kolej Hulu Langat Encik Siti Nur Jumaizah, ya Hafiz. Kolej Sepang, fellow dia adalah Encik Nur Azimah Awang. Kolej Kuala Langat iaitu Puan Saturia. Kolej Kelang Ustaz Abdul Rahman dan Kolej Petaling iaitu Encik Afiq Azri. Okey, seterusnya untuk makluman semua para pelajar, ini adalah contoh jadual bertugas fellow. Kalau saudara-saudari maklum, kita ada, ini adalah contoh jadual pada bulan Februari dan Mac. Okey, cara melihat jadual ini merupakan, ini adalah tarikh daripada 1 hari bulan hingga hujung bulan, iaitu 29 hari bulan sebagai contoh. Dan grup fellow ni terbagi kepada 3 grup. Okey, ini sebagai contoh. So apa-apa maklumat semua ada kat sini. Setiap kolej boleh rujuk fellow masing-masing, nombor unit fellow ada, nombor telefon fellow pun ada. So kita ada juga masukkan kat sini info-info berkaitan keselamatan, info nombor telefon Kolej Kediaman, waktu bertugas fellow pun ada dekat sini. So saya mohon sekali lagi kepada pelajar-pelajar sentiasa bila dah masuk dekat Kolej Kediaman ini sentiasa alert dan melihat dari semasa ke semasa. Setiap jadual ni akan ditampal ataupun diletakkan di setiap blok ataupun setiap kolej. Okey, nanti pelajar-pelajar bila dah masuk nanti boleh tengoklah. Setiap ni kita akan tampal. Okey, seterusnya saya akan terangkan sedikit ataupun secara ringkas iaitu proses daftar masuk Kolej Kediaman. Apa yang saudara-saudari perlu buat sekiranya dah ingin masuk atau ingin menjadi penghuni dekat Kolej Kediaman. First sekali adalah saudara-saudari perlu isi borang daftar masuk. Wajib. Setiap pelajar wajib mengisi borang dekat Kolej Kediaman walaupun dia dah bergelar pelajar UNISEL, tetapi untuk syarat masuk Kolej Kediaman ni kena isi borang terdahulu sebab tidak semestinya semua pelajar berdaftar di UNISEL ni dia bergelar penghuni Kolej Kediaman. Ada juga pelajar-pelajar yang memilih untuk duduk di rumah atau terdekat ataupun menyewa di sekitar luar kampus Bestari Jaya. Baiklah, pelajar-pelajar perlu isi borang pendaftar masuk Kolej Kediaman, terima kunci dan terima pelekat pengesahan kolej. Pelekat pengesahan kolej ini adalah sebagai contoh di mana pelajar-pelajar perlu lekat di bahagian hadapan matrikat sebagai pengesahan awal merupakan penghuni Kolej Kediaman. Okey, langkah yang seterusnya adalah bila pelajar dah dapat kunci, terima kunci unit masing-masing, pelajar perlu periksa unit kediaman masing-masing sama ada kerosakan ataupun tidak. Okey, sekiranya berlaku kerosakan, pelajar perlu dapatkan borang aduan kerosakan di pejabat Kolej Kediaman lah. Okey, jika ada kerosakan, pelajar secara peraturannya pelajar perlu membuat aduan kerosakan dan kita akan mengambil tindakan untuk baik pulih. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada peraturan ataupun proses daftar keluar kolej. Kenapa perlu daftar keluar kolej? Okey, sekiranya tamat semester ataupun berhenti pengajian, semua pelajar wajib mengisi borang daftar keluar sebagai pengesahan bahawa penghuni ataupun pelajar telah berdaftar atau masuk dan keluar secara rasmi berdaftar. Ada proses mengikuti proses-proses yang telah ditentukan. Okey, seterusnya adalah buat temu janji untuk pemeriksaan unit.
Bila salah seorang pelajar akan keluar, dia perlu buat temu janji sebab kita akan staf teknikal akan membuat pemeriksaan kat rumah. Keadaan rumah tu pastikan dalam keadaan bersih dan tidak ada kerosakan. Alright, seterusnya pastikan macam saya katakan tadi, pastikan dalam keadaan bersih dan tinggalkan unit dalam keadaan ditinggalkan dalam keadaan bersih lah. Ada okey, pastikan pelajar-pelajar tidak meninggalkan barang-barang dalam bilik. Okey, seterusnya adalah pulangkan kunci. Setiap pelajar perlu memulangkan kunci dekat Kolej Kediaman untuk pengesahan daftar keluar. Alright. Terus barang pertanyaan boleh menghubungi ataupun boleh datang ke pejabat Kolej Kediaman lah. Apa-apa sekiranya ada masalah berkaitan isu ni. Okey. Saya akan tunjukkan sedikit fasiliti yang terdapat di Kolej Kediaman ataupun di dalam rumah itu sendiri. Okey. Untuk makluman semua pelajar, gambar yang sedang saya ni di bahagian ruang tamu ni. Okey. Ini merupakan ruang tamu. Pelajar akan menerima set sofa dan satu meja makan dan 4 kerusi makan lah. Okey, seterusnya bilik tidur. Okey, setiap bilik mempunyai 2 orang, ada 2 almari, setiap seorang akan dapat katil, tilam dan seorang akan dapat meja belajar dan set kerusi meja lah. Okey. Okey, fasiliti yang di dalam rumah seterusnya adalah kita ada ruang dapur seperti yang anda lihat sekarang ni dan bilik air, ada tap toilet, ada sinki dan ada bahagian ruang mandi lah. Baik. Okey, fasiliti seterusnya pelajar akan dapat fasiliti wifi. Wifi secara percuma dan ruangan Empire ni dapat. Okey, setiap pelajar dia akan mendapat untuk akses wifi ni dia ada nombor siri dia ataupun kena register lah untuk menggunakan matric card, boleh login dekat menggunakan matric card masing-masing. Okey, ni adalah fasiliti-fasiliti dekat Kolej Kediaman. Ni seterusnya adalah fasiliti yang berada di kawasan Kolej Kediaman. Okey, kawasan Kolej Kediaman kita ada kafeteria, ada gelanggang sukan, ada pasar mini MyMart, ada lobi 24 jam, siswa dan siswi pun ada. Kita ada ATM. Untuk makluman, kawasan Unisel kita ada CIMB, Bank Islam dan MyBank lah. Dan kita mempunyai juga kawalan keselamatan. Kawalan keselamatan merupakan staf Unisel juga. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan Kolej Kediaman. Mana-mana asrama ataupun Kolej Kediaman dekat IPT mempunyai peraturan itu sendiri. So, saya nak maklumkan lebih awal kepada semua mahasiswa-mahasiswi, ini adalah peraturan peralatan yang tidak dibenarkan dibawa. Okey, langsung tidak boleh dibawa. Okey, jika didapati bawa peralatan-peralatan ini, semua penghuni akan disaman RM50 dan barang akan dirampas, tidak akan dipulangkan. Okey. Barang-barangnya seperti yang dinampak ni ada rice cooker, dapur elektrik, dapur gas. Inilah. Okey. Okey, untuk makluman juga pelajar-pelajar kita, setiap pelajar nanti kita akan beri buku panduan, buku peraturan untuk semua pelajar. Yang apa yang saya terangkan ni secara ringkas, ini antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, okey, oleh pelajar. Okey, seterusnya peraturan Kolej Kediaman, kolej bebas, zon bebas minum arak ataupun alkohol, dadah, semua jenis kategori dadah, merokok, smoking dilarang, rokok elektronik, vape juga ada dilarang, senjata api. Okey, jika sabit salah setiap individu buang Kolej Kediaman, rakan unit akan saman RM100. Okey, so kena alert, kalau boleh elakkan barang-barang ni.
Merokok ataupun menyimpan juga bersalah. Okey, faham Okey. Secara ringkasnya, peringatan mesra, pendaftaran barang elektrik adalah wajib bagi setiap semester. Jika ingkar, setiap peralatan akan disaman RM50. Okey, kita akan memantau fellow dengan staf Kolej Kedaman akan membuat pemeriksaan setiap semester, setiap bulan, setiap minggu. Okey, jika didapati, kita akan saman terus. Okey, wajib setiap semester Alright, seterusnya peringatan kepada semua pelajar-pelajar bila memasuki Kolej Kedaman perlu mengamalkan sifat berjimat cermat, jimatkan penggunaan elektrik dan berjimat menggunakan air. Okey. Seterusnya berkaitan dengan aduan kecemasan. Sekiranya terdapat kecemasan, pelajar-pelajar boleh menghubungi pejabat Kolej Kediaman ni nombor dia 0332805158. Saya menggalakkan semua pelajar menyimpan nombor ni, save kat telefon bimbit masing-masing. Dan satu lagi unit keselamatan 0332805191. Apa-apa jenis kecemasan boleh menghubungi nombor ini waktu pejabat sahaja, dan sekiranya di luar waktu pejabat boleh menghubungi fellow-fellow yang berada di sini. Okey. Jadi fellow-fellow yang bertugas boleh menghubungi setiap kolej masing-masing ataupun terus tengok jadual siapa yang fellow bertugas boleh menghubungi mereka sekiranya terdapat kecemasan. Okey. Okey, sekadar itu daripada saya sebagai taklimat ringkas kepada Kolej Kediaman. So, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian semua para pelajar dan selamat menjalani pembelajaran secara online. Stay safe, jaga keselamatan, jaga kesihatan, amalkan penjarakan fizikal, duduk di rumah jika tiada keperluan penting di luar sana. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.